قال الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وأما قولهم ومات على الإسلام فهو شرط لدوام الصحبة لا لأصلها. Ini sambungan lagi di atas bercarakan makna ataupun ta'rif bagi sahabat. Wal muradu bihi huna as-sahabi wa huwa man ijtama'a bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'da al-ba'tsati fi mahalli at-ta'arufi. Itu ta'rif dia. Dia kata sahabat tu ialah orang yang telah berimpun dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan ia tu yang beriman dengannya, orang beriman. Ba'dal ba'sati, beripun tu lepas kemudian daripada bangkit letak rasul, nak keluar hak belum tu. Dan juga hak yang beriman dengannya nak keluar beripun tidak beriman pada tempat berkenal-kenal. Dan ni dengan bahawa beripun tu di atas muka bumi, di atas suai situ. Walaupun tak nampak pun, seperti orang tu, sahabat yang mata buta tu, tak ada syarat nampak. Walaupun belum memayit atas kaum yang sahih, ataupun tak pernah riwayat daripadanya suatu hadis pun, ya, itu tidak syarat. Kemudian ada juga orang kata kait sikit lagi, wa mata 'alal Islam. Nak panggil sahabat tu mati ia atas Islam, nak keluar yang mati atas kufur, dengan bahawa murtadkan masalah. Jadi perkataan tu Syekh kita jawab kata, wa amma qauluhum, dan adapun kata mereka itu, kata ulama ataupun al-mu'azzifin, ulama yang mentarifkan fi ta'rifis sahabah tu, dia kata wa mata 'alal Islam. Ada orang tambah sikit lagi, dan mati ia mani jitama'a tu, mati di atas Islam. Nak panggil sahabat tu mati atas Islam. Ada orang tambah tu. Syekh kita kata perkataan tu fahuwa, maka iaitulah qauluhum wa mata 'alal Islam ini syartul lidawamis sahbati, itu syarat bagi berpanjangan sahabat. Pasal nama sahabat tu maksud dia takrif tadi dah lah. Bila maksud dia kata man jatama'a bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi hingga akhir, panggil sahabat dah. Walaupun mati di atas, tidak mati atas Islam, panggil sahabat. Cumanya bila mati di atas kufur, orang tak panggil berpanjangan sahabat. Tu dia panggil syarat bagi dawam sahabat. Dia panggil syarat bagi berpanjangan. Tu saja. La, bukanlah lah rata li asliha, yani la syartul li asliha, bukan syarat bagi asalnya, asal sahabat. Syarat bagi asal sahabat tu, nak panggil sahabat tu syarat kena mati atas Islam tu, bukan syarat bagi asal dak, syarat bagi berpanjangnya. Bila begitu ni fa tafri'iyah. Idza 'alimta ma zukira fa in irtadda, maka jika jadi murtad ia syakhsun, na'udzubillahi min zalik. Lalu Syekh kita selit wal iyazu billahi ta'ala. Dia boleh baca dua baris, wal iyazu rafa' mubtada, billah khabar, kalau mahzuf. Wal iyaza maf'ul mutlaq bagi fi'il mahzuf. Kedainya a'uzul iyaza rasanya.
Ganti buat a'udzu ganti al-iyaza di situ. Wal iyaza billahi ta'ala. Berlindunglah kita sebagai berlindung dengan Allah Taala, berlindung daripada apa tu? Wal iyaza ay minar riddah ataupun minal irtidad, ambil masdar irtadda. Dia tak kala sebut kalimah riddah tu di syarat tutup kita suruh minta berlindung. Wal iyaza billahi min zalik ataupun a'udzu billahi min zalik. Zalikal irtidad. Berlindunglah kita dengan Allah yang minal irtidad, daripada irtidad jadi riddah itu. Maka jika jadi murtad ia seorang, wa mata, dan mati ia hala kaunihi murtaddan, maknanya mati ia keadaan riddah begitu, tak ada kembali balik kepada Islam. Jawabnya falaisa bi sahabiyyin, maka bukanlah ia manirtaddad. Manirtaddad ataupun al-murtad itu bukan ia sahabiyyin, seperti ka'Abdillah bin Khatal. Seperti Abdullah bin Khatal, dia ni beriman molek dah. Lepas tu lari klik Mekah. Jadi kupu klik semula. Abdullah ibn Khatal. Jadi kupu klik semula, jadi murtad lah panggil. Lepas tu siapa dia tu murtad, dia besar dah salah. Dia upah pula beberapa orang perempuan tukar nyanyi, suruh nyanyi lagu mencelakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoknya paling teruk. Ni hak takut ni. Bahasa ni takut ni. Ni paling lawan teruk. Tu dia. Ni takut kan, kita ambil contoh daripada situ ke mana kata sahabat dia dah data-data jatuh kufur, na'udzubillahi min zalik. Bukan sekadar kufur saja daknya, paling lawan teruk pula dah. Upah tukar nyanyi, bawa lagu, dalam kata-kata lagu tu mencelakan iman, mencelakan orang mukmin, hatta mencelakan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi suruh bunuh bila tahun perang Mekah tu. Nabi dengan sahabat, jadi pak sahabat royak ke dia, ya Rasulullah, nu ibnu Khatal. Nabi kata hamak bunuh dia. Pakak tekan lagi. Dia pun lari ke gantung di kelambu Baitillah. Tak ada kira dah biasanya. Bila lagi bergantung di kelambu Baitillah, selamatlah, amanlah. Tapi hari tu tak. Nabi suruh bunuh dia, kerana dia ni ganah sangat ni, mana bahaya ni. Tu dia. Tu murtad ibni Khatal. Habis. Maka tak panggil sahabat dah lah, kerana dia tidak mati di atas Islam. Dia panggil tak kekal sahabat dia. Adapun kalau kau ni pula, wa amma man ada ilal iman, dan adapun mereka, murak dengan mereka ni siapa? Manirtadda tadilah, al-murtad. Wa amma man ay minal murtaddi, adapun mereka daripada orang murtad tadi, ada kembali ia ilal iman. Dia tu asalnya beriman dah, lepas tu jadi kufur klik, maknanya murtad. Kemudian kembali kepada iman semula, seperti ka'Abdillah bin Abi Sarah. Ni dia beriman dah, lepas tu kufur, beriman klik semula. Macam mana orang ni? Adakah habis nama sahabat? Fata'udu lahu sahbatu. Kan yang masih letak di atas tadi. Dia mani jitama'a bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi ba'dal ba'tsati fi mahallit ta'aruf. Cukup dah lah. Tapi nyinggi kufur je lah tu. Tak panjang sahabat. Kemudian kembali klik pada iman. Jadi kembali balik sahabat. Lakin tetapi istidrak pada kata ta'ud, audus sahabah. Istidrakun ala audis sahabah. Sungguh pun sahabat klik mari semula. Fata'udu lahu liman ada ilal iman, itu ta'udu sahbatu, tetapi hal keadaannya mujarradatan anil sawabi. Itu dia. Dan boleh gini, lakin hiya
mujarradatun anis sawabi. Kau tu molek lagi. Tetapi ia sahabat tu yang sunyi daripada pahala. Sahabat hak kembali pun sunyi daripada pahala. Tu dia. Supaya kita kata bila jadi murtad, na'udzubillahi min zalik, semaya hak dulu tu guguh bih. Guguh bih semaya, pahala-pahala semaya tu guguh bih. Lepas tu bila kembali pada iman semula, kelik dengan keadaan sunyi daripada pahala semaya hak dulu. Kau kata pohon kayu terbalik, buah-buah tu luruh bih. Lepas tu kita akak naik semula, cagak semula pohon tu, akak cagak. Pohon tu hidup kelik semula, tapi buah tu gugur tak ngak kelik dah. Nanti buah lain seolah itu. Maknanya pahala sahabat hak dulu tu habislah. Mula dia sekat ke dia ni pula. Tu saya ke buah lebat-lebat ibarat gitu. Ni pun sebab takut sangat pada ridahnya guguh bih. Lakin mujarradatun, lakin hiya, tetapi ia as-sahbatul aidah, penuh sahabat yang kembali kelik ni, ataupun tak di sahabat sudah, tetapi ia sahabat tu, sahbatuhu, sahabat seorang yang kembali tu, mujarradatun, yang sunyi, anis sawabi, daripada pahala. Kan dia gugur sebab ridah. Indana, di sisi kita, kata sunyi daripada sawab tu di sisi kita. Siapa kita? Ma'asyiras syafi'iyyati, kerana syekh kita ni orang mazhab syafi'i. Di sisi kita, ma'asyiras syafi'iyyati, kita para ulama yang bermazhab syafi'i itu belah tu. Kemudian washtahara annaha la ta'udu, dan telah masyhur oleh bahwasanya as-sahbah la ta'udu, tak kembali dah ia. Sahabat tak kelik dah lah. Jadi tak ada nama sahabat. Kalau kata nama duduk dalam senarai, dalam daftar buku catat tafuq sahabat, ya kena hapuslah nama daripada golongan sahabat, kena duduk di golongan tabi'in dah lah dia. Soalnya gitu. Golongan sahabat tak masuk dah. Walaupun dia beriman dengan Nabi SAW, Nabi sudah ada pun, masih ada lagi pun, tak boleh dah masuk lagi golongan sahabat dia. Kerana dia membatalkan, soalnya dia membatalkan sahabat. Ya kira gitu. Dia membatalkan sahabat dengan ridah tu. Kelik mari semula pun, jadi orang mukmin tu mukmin lah, tapi nama sahabat dak dah. Tu di sisi siapa tu kata gitu? Indal malikiyyati, di sisi ulama yang bermazhab Malik. Tu jadi kok tu. Lakin tu hak masyhur, hak termasyhur di sisi mazhab Maliki tu balas tu. Lakinil musarrahu bihi fi kutubihim, tetapi perkataan yang disorah dengannya, lakinil musarrahu bihi itu dhamir aid klik pada alif lam si mausul. Lakinil maka mausul dia tu gapo situ? Mausul situ kaum. Soalnya kata lakinil qaulul musarrahu bihi, kaum dengan mana maksud? Tetapi perkataan yang disorah dengannya fi kutubihim, pada kitab-kitab mereka itu, kitab Malikiyah lah, at-taraddudu. Taraddud. Mana taraddud lah nah? Ada sekali kata kembali balik kepada Syafi'i. Kata-kata tidak, ada jadi taraddud itu. Hak yang disorahkan dengannya di dalam kitab-kitab ulama Malik tu, dia jadi taraddud lah. Tu dia. Dia pergi datang, antara kembali tak kembali gitu. Ada pemazhab Syafi'i kita tu sarah sardah dengan kata ta'udu lakin mujarradatun anis sawa. Pakai sarah itu dah. Jadi wahina idzin fala mani'a minar ruju'i fi dzalika limazhab Syafi'iyyati. Maka dan pada ketika itu, maka tidak ada mana daripada kembali fi zalika, pada demikian itu bagi mazhab Syafi'i, ala ma kana yartadihi ba'du asyafihim. Maka tidak ada mana
Daripada kembali pada demikian, dan daripada rajak pada demikian itu bagi mazhab Syafi'i atas barang yang redha akan setuju akannya akan barang tu oleh setengah-setengah masyayikh daripada mereka itu Syafi'iyah. Kembali pada demikian itu, maka tidak ada pada ketika itu hina iskanal musarrahu bihi fi kutubihim taraddud ga, maka tidak ada makna daripada kembali pada demikian itu taraddud tu kembali kepada mazhab Syafi'iyah. Ada apa? Itu dia kembali rujuk li mazhab Syafi'iyyati ala ma kana yartadihi, atas barang yang telah bersetuju akhirnya barang oleh setengah masyayikh, setengah syekh-syekh bagi pada mereka itu Malikiyah. Kalau kata mazhab Syafi'i pun tak ada apa, enggak ada hak dia tak taraddud dah. Itu dia. Baik, kalau gitu faedah bergapo? Kelik panggil sahabat tapi sunyi daripada pahala sahabat. Faedah apa Kalau kata tak kelik selalu sepuh masyhur dalam Maliki. Pakai selalu tak ada kembali dah nama sahabat, pakai cabut daripada golongnya panggil orang sahabat dak dah lah. Pakai masuk le tabi'in lah. Dak kembali sahabat ini boleh panggil sahabat itu. Masuk le golongan sahabat situ. Abdullah ibn Abi Sarah boleh panggil sahabat situ dia. Faedah apa? Wa faidatu audiha, dan bermula faedah kembali sahabah ialah at-tasmiyatu, nama, wal kafaatu, dan kupu. Di situ kupu. Tak kalau kembali itu nama fayusamma, maka dipanggil akan dia akan man ada ilal iman tadilah kita klik tu. Mana orang murtad yang kembali balik pada iman. Apa nama mereka daripada kata sahabat yang murtad lepas tu kembali pada iman tu boleh panggilkannya sahabiyan, dikata kembali nama. Boleh panggil sahabiyan. Kalau tu kau yang kedua tak boleh panggil adalah sahabiyan. Bukan sahabat adalah dia. Panggilkan tabi'in, orang tabi'in dah dia tu. Wa yakunu kufuan. Boleh baca baris fa tu dua cara. Wa yakunu, dan jadilah ia ataupun dan adalah ia tadilah man ada ilal iman kufuan ataupun li binti sahabi, jadi kupu bagi anak perempuan bagi sahabat. Apa lagi kau ni? Ni tempat dia nak bila kita pergi ke fiqh sikit lagi mengaji bab fiqh tu, dia ada dalam bab cakap nikah kahwin dia panggil kafaah, bab cakap kafaah, bab kupu dia panggil. Seorang lelaki dengan perempuan dia nak dikahwin tu, satunya kupu. Naknya kupu, kerana kupu kafaahnya pai mu'tabaratun fin nikah. Jika satu perkara dibuat kira daripada bab nikah. Bila kupu ni dibuat kira pada bab nikah, manakala nak berkahwin dengan tak kupu terhenti di atas redha. Si perempuan dan redha apa dia tu si wali-wali. Daripada sinilah tu baik masalahnya. Kalau gitu bila balik perempuan tu mahu kepada satu lelaki yang tidak kupu. Seperti di hari ini banyak berlaku lah. Perempuan mahu ke suatu lelaki sebagai menjadi suami dia, tiba-tiba tak kupu. Tak kupu tu tak apa dah dia nak, dia redha dah tu. Wali redha ke tak? Wali tak redha tak boleh. Kerana kafaahnya besar. Kalau gitu sahabat tak sahabat. Perempuan anak sahabat. Lelaki ni tabi'in nak kahwin dua tu. Wali dia redha tak? Tak redha tak boleh kerana tak kupu. Itu besar soalah di fiqh. Habis sini ni faedah dia tak. Faedah klik mari orang murtad dah dia tu sahabat dulu pada jadi murtad.
Kemudian klik semula kembali pada email. Sahabat, nama sahabat klik semula dak. Atas kan kata dak, tak kupu. Nak kahwin dengan perempuan anak sahabat ni tak kupu. Bila tak kupu, bila wali tak redha, tak boleh. Tak sah nikah. Lagi cerita. Kalau berlaku atas kau ni enggak? Ya, sahabat klik. Klik sah. Kerana kupu. Situ dia pergi. Tu kena gibak fiqh lah di sini. Wa yakunu kuf'an li binti sahabiyyi. Dah dia panggil sahabat. Tu dia. Habis. Ni istinah suku pula ni. Wa yadkhulu fi sahabiyyi, dan termasuklah di dalam sahabat itu oleh Ibnu Ummi Maktumin, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Masuk dalam kata sahabat, masuk dalam takrif sahabat. Sahabat dia takrif dulu tu. Dia mai kata wa illam yarahu. Di akhir takrif dia kata wa illam yarahu, dan jika tak pernah nampak ia kenyo sekalipun sebab dia buta. Dia Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni dia seorang yang mata buta. Masuklah sahabat ke tak kerana tak pernah nampak Nabi? Ya, masuklah sahabat. Tu wajad khulu fi sahabi oleh Ibnu Ummi Maktumin wa nahwuhu, dan seumpama Abdullah. Siapa seumpama? Minal umyani, daripada segala yang buta. Daripada orang-orang yang buta mata tu. Maksudlah tu, maksud dalam kata seumpama Ibnu Ummi Maktum ni panggil sahabat juga. Ini tak ada syarat nampak. Habis. Wa kuniyat ummuhu bihi, dan dikunyah akan ibunya. Dan dikunyah, tapi kata tadi gelar lah, tapi gelar bahasa mula dengan kepala mak ataupun kepala bapa ni dia panggil kunyah. Maksud di rabbi abin au ummi, dia panggil dia takrif di sana dah. Dia kata gelar lah juga ni. Wa kuniyat ummuhu, dan dikunyahkan akan ibunya, ibu Abdullah lah, nama Abdullah ibni Ummi Maktum ni. Tapi dia khilah nama masyhur nama Abdullah. Digelarkan ibunya bihi, dengannya. Dengan dia. Mana tu dengan dia? Abdullah ni Ibnu Ummi. Dia tu anak jatah bagi Ummi. Ummi tu ibu dia. Ibu Maktum. Kat kata nak ambil lapak. Ibu Maktum. Maktum nak siapa? Kena ke Abdullah dah. Mak Maktum. Mak Maktum. Maktum nak siapa? Kena ke Abdullah dah. Hagana Abdullah panggil Maktum. Dia kata likatmi basarihi. Kerana apa nama ni, sembunyi matanya, kerana tak nampak matanya. Dia kata itu. Kerana tak nampak matanya. Tengok kitman tu makna sembunyi kata. Lawan bagi tabligh kitman. Katmun. Apa dia katmun? Makna sembunyi. Kalau gitu kerana tersembunyi matanya, ni tak nampak mata. Lalu gelar Abdullah tu gelar dengan Maktum. Maktum. Mak dia tu Ummi Maktum. Tu kata kunyah mak tu dengan dia. Mak Maktum. Siapa Maktum? Abdullah dah. Gelar Abdullah dah Maktum. Tu makna kata kita wa kunyat ummuhu. Dia dikunyahkan ibunya. Ibni Ummi Maktum jadi payah kata itu. Ibunya ibu Abdullah tu ambil nama lalu. Bihi, dikunyahkan dengannya. Mana yakni kata Ummi Maktum. Kerana likatmi basarihi. Nama apa Ibnu Ummi Maktum? Mai wayak di belakang. Wasmuhu, dan namanya, nama Ibni Ummi Maktum tu namanya Abdullah. Nama Abdullah dia. Dia adalah ahadul muazzinaini lahu. Dia ni salah seorang daripada dua orang muazzin tu kabar. Bila seorang? Dia seorang. Bahasa sebab ada seorang lagi. Kalau ada lagi nak baca muazzinin segala tu kabang. Tu kena apa? Kena murajaah tengok dalam kitab sirah pula. Tu
kebal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak makrufnya Bilal dengan Ummi Maktum ni. Dia bal ketika subuh. Abdullah ibn Maktum, Ummi Maktum ni bal ketika subuh. Tapi Bilal royak nah. Hak bal pertama tu Bilal. Manakala masuk subuh Bilal royak dah. Masuk dah. Selalu. Itu dia. Dia adalah salah seorang daripada tukang bank baginya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu Isa, dan termasuklah ai fi sahabi. Hazah muta'alliq tadi. Wa yadkhulu ai fi sahabi, dan termasuklah di dalam kata panggil sahabat juga oleh Isa, Nabi Isa maksudnya panggil sahabat juga. Wal khidru khadiru khadaru, tiga dia boleh baca khidru khadiru khadru. Nabi Khadr, Nabi Khidr, kita dah panggil Nabi Khidr. Sebenarnya kalau hak kha bagi di bawah tu baca je, baca al khidr, dha mati. Kalau kha bagi di atas tu khadir dan khadr. Itu dia. Tetapi kaedah kita bila mati tengah boleh kita baca ikut. Khabar, Nabi Khadar boleh kata, Nabi Khidr boleh kata, Nabi Khadir boleh kata. Itu dia. Jadi termasuk juga Nabi Khidir ni di dalam kata sahabat. Wa Ilyasu, dan Nabi Ilyas masuk juga. Alaihimus salatu wassalamu. Kerana Nabi Khidir pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi Ilyas pernah. Dan Nabi Isa temu di atas langit, tak kala tu lagi akan dia akan turun di akhir zaman. Bertemu pula katanya. Tu sahabat dimaksud dalam golongan sahabat. Kerana Isa dia bertemu dengan Nabi itu masa hidup. Masuk di dalam golongan sahabat. Dan juga watadkhulul malaikatu, dan termasuk oleh segala malaikat. Malaikat mana tu? Malaikat allazina jatama'u bihi, segala malaikat yang telah berhimpun mereka itu dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Fil ardi, hak duduk berhimpun yang jadi bumi tu. Hak berhimpun di langit, temu masa dia naik langit tak kira tu. Sebab dia kata fi mahallit ta'aruf, dia kata tadi. Fa Isa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Isa tu ialah akhirus sahabati, dialah akhir sahabat minal bashari, daripada manusia. Az-zahirina, ya zahir, dialah akhir sahabat daripada bashar, daripada manusia. Az-zahirin, ya zahir, ya zahir, dialah akhir sahabat sekali. Sahabat lain tak ada dah, akhir dialah. Wa ammal malaikatu, dan adapun segala malaikat, fabaquna, maka kekal mereka itu ilan nafati, moga dia tak mati. Puak-puak malaikat hak pernah bertemu dengan dia hari itu sampai ke hari ini masih ada. Kekal mereka itu hingga kepada ilan nafati, ayin nafkhatil ula, hingga sampai kepada nafkhah ni, tiup sang kekalah yang pertama. Hak tu saya kata wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Hak tu. Ila nafqatil ula wal khadiru, ataupun khidru apa tadi? Yamutu, Nabi Khidir tu akan lagi mati ia inda raf'il Qur'ani, di sisi mengangkat Quran. Mana belum pada nafkhatil ula lagi, belum pada nafkah yang pertama. Khidir mati di situ ketika diangkatkan Quran. Bila angkat Quran, Khidir mati. Dia mati belum pada nafkhatil ula lagi.
Tapi waqila ay qala ba'dul ulama bal mata. Setengah kata bahkan mati dah ia. Bahkan mati dah ia. Kalau gitu kita kata apa? Kalau kita kata berlaku atas kawan kata bahkan mati. Pada jumpa dengan khidr apa? Tak ada apa roh aulia. Orang ni kalau kira pada sebenarnya tak ada mati. Itu. Roh aulia. Walhasi pendek kata kesimpulannya begini, annal Khadir wa Ilyasa, bahwasanya Nabi Khadir ataupun Nabi Al-Khidr dan Nabi Ilyas, dua-dua ini hayyani, yang masih hidup kedua-dua, alal mu'tamadi, atas kaum mu'tamad, atas kaum mu'tamad. Itu dia. Walakin, dan tetapi, Ilyasu itu rasulun. Tetapi Ilyas tu rasul, tak serupa Khidir. Khidir tu bukan rasul. Ilyas tu rasul. Rasul tu binafsil Quran dah. Karena Quran ayat tatak selalu dah. Qala ta'ala, wa may ayat menunjuk kata Ilyas tu ialah rasul. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Itulah Quran nas. La Quran nas lalu dah kata, dan bahawa Ilyas bukan main taukid inna lagi tu. Lepas tu pada kata minal mursalin, marilah pula la minal mursalin. Kuat benar lah. Lepas tak ada dah istilah nama ulama khilaf ke tak ada. Dan dialah setengah daripada masuk dalam Nabi hak sebut nama dalam Quran yang 25 orang Nabi tu Nabi Ilyas. Ilyas. Pak kita nama Ilyas ni kita buat balik kita buat pakai nakal bagi kita Liyah. Panggil Liyah. Lepas tu kalau nak tulis tak boleh tulis Liyah gitulah. Kita nama tu nama Liyah tu. Siapa nama Liyah kata dia? Awak nama apa? Saya nama Liyah. Tulis nak tengok Liyah lah mana. Kena tulis Ilyas. Nak tulis gitu. Itu dia. Baik. Wa ammal Khidr. Tak ada orang nama Khidir, tak ada bunyi lagi. Tu dia takut apa aku nak tak nama Khidir, anak ku esok. Tak ada lagi kalau tak nama Khidir. Ni tak ada bunyi sungguh. Tak boleh keliru lama nak kata ni pok Khidir. Khidir nak tak semaya nyanyi. Tu dia. Tak ada sungguh orang Islam kita letak nama Khidir. Ilyas tu banyak. Ilyas tu banyak. Khidir ni. Khidir tak ada kan nama Khidir. Sekaligus kerja ke nama Khidir kali. Saya nama, awak nama apa? Nama Khidir. Ilyas tak ada apa dah. Baik. Adapun Khidir faqila kata waliyun. Kata setengah ulama wali dia Khidir ni. Waqila nabiyun. Hak ni hak dak masyhur di isi kita dak panggil Nabi Khidir. Nabi Khidir mana hak masyhur dia panggil. Hak masyhur di lidah orang awal dak kata Nabi. Khidir ni Nabi. Waqila ada juga kata Rasul. 2-3 kaum dia inilah wa khairul umuri awsatuha. Syarat pada hak Nabi ni. Sebaik-baik pekerjaan pertengahan lah. Yang mana tengah Kalau Rasul tu tinggi sangat tu. Wali tu nak sebah dengan Nabi rendah dia tu. Mihak tengah kan Nabi. Tu maknanya. Hak tengah kan Nabi. Dia panggil Nabi Khidir. Jangan kecek wali Khidir. Wali Khidir tak masyhur di lidah orang awam. Kalau tidak Khidir saja. Dia tu berjumpa dengan Khidir. Dia tu berjumpa dengan Khidir. Jumpa dengan Nabi Khidir. Orang tak kecek jumpa dengan wali Khidir. Jangan. Tu hak tengah tu dah masyhur di lidah kita. Itu dia. Baik. Qauluhu wa hizbihi. Ada sikit. Siapa wabak tu lah.
Qauluhu wa hizbihi itu perhabis kabit ni. Kata musannaf wa hizbihi wa alihi wa sahbihi wa hizbihi ay jama'atihi. Tu makna hizb. Hak dia panggil partai ni mari daripada ni hizb. Orang kita panggil parti. Asal dia partai. Dia tulis dia baca partai. Hizbihi ay jama'atihi. Jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta ke Tuhan selamat, menurunkan selamat, salam dan selawat ke atas mereka itu sebagai tabak mengikut selawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dia. Kalau kita apa makna hizb? Wal hizbu wa ma'na al hizb ialah al-jama'atul ladzina amruhum wahidun fi khairin aw syarrin. Panggil hizb lah kau tu. Tu dia. Iaitu jamaah puak gulungan yang bermula pekerjaan mereka itu amruhum mubtada wahidun khabar jumlah tu silat alladzina. Jamaah puak gulungan yang bermula pekerjaan mereka itu saja fi khairin au situ tabel situ pada kebaikan atau kejahatan tak kira lah. Berkumpul atas satu pekerjaan, sama ada pekerjaan itu baik ataupun pekerjaan itu jahat, panggil hizb belaka. Panggil hizb belaka. Tu dia. Wa minhu dan setengah daripadanya. Ini nak ayat Quran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini nak wain mana ni? Ini nak wayak hizib hak pada pekerjaan jahat. Kullu hizbin tiap-tiap puak itu bima ladaihim farihun khabar. Kullu hizbin mubtada, bima ta'alluq pada farihun belakang. Kullu hizbin tiap-tiap puak, tiap-tiap gulungan tu farihuna suka mereka itu bima ladaihim dengan barang yang ada di sisi mereka. Sebab tu kadang-kadang orang nak cari awak dia garis ajak turut jadi awak aku. Turut jadi awak aku. Nak turut awak aku betul lalulah. 1 2 3 kena belah ni 1 2 3 bila. Kau terima seorang. Kau terima masuk jadi satu awak. Tiap-tiap satu hizib itu suka mereka itu berternak mereka itu dengan barang yang ada di sisi mereka itu. Kalau tidak tak panggil hizb. Ni orang panggil kata hizb mana partai. Orang kita kata parti. Partai mai daripada hizb. Maka kita takutlah bila klik pada ayat Quran tu dia dua, hizb Allah, hizb syaitan kan. Dalam Quran sebut dah. Ala innahum humul kadhibun. Ala ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Tuhan hukum kata hizb syaitan itu rugi. Pada akhir-akhir ni ramai dikecek-kecek pula. Di akhir dia kata ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu hizib Allah. Hizib Allah tu orang yang beruntung. Itulah yang kita kena menyandar klik pada agama tu. Kita kena menyandar nak kena hizib Allah, hizib lain tu. Kita kena menyandar pada agama. Faham pada agama. Tuhan sebut dua itu. Baik. Wazahiru dan az-zahirlah bagi aku. Annal murada bihi huna, yang dikehendaki dengannya dengan hizb di sini ai fi kalamil musannaf kita ni, dikehendaki dengan hizb di sini ialah man ghalabat mulazamatuhu lahu. Tu dia tu murad tak ni dia asal orang. Asal orang tu mana jamaah ya pekerjaannya satu, sama ada pada baik ataupun pada jahat. Wa minhu setengah daripadanya, setengah daripada al-hizb fi syar. Daripada ayat orang mari dia.
ataupun mana umum kullu hizbin tu umum tak kira baik jahat situ wa minhu min ma'na al-hizb kita kata ini wa minhu ay min kaunil hizb bi ma'na al-jama'at ila akhirih tu kerana kullu hizbin masuk bil farihun bima ladai apa ma ladai min khairin aw syarrin masuk bil situ tu. Kama dia hak muraknya ialah man ghalabat mulazamatuhu. Mereka hak yang ghalib boleh melaziminya. Orang hak duk mengekalinya man, orang melazamah. Semua lahu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tu. Puak tu atau puak sahabat pak dia. Boleh katakan enggak? Tak tinggal-tinggal dah lah. Tak tinggal-tinggal dah lah. Seolah kata Nabi SAW ada di mana, langat Abu Bakar, Umar puak ni enggak ada lah. Dia panggil orang mulazamah. Orang mulazamah sungguh. Dia panggil hizb waktu murak di sini. Maka lagi tu bila murak hizb ni dengan makna ni fahuwa dah begitu juga. Seolah kata faizan, maka apabila begitu muraknya ialah hizb khasun. Tu dia panggil masuk daripada kata atas khas ke atas am. Sahabat tu umum lagi pada hizb. Hizb tu khas daripada sahabat lagi. Tu dia. Tiap-tiap mereka yang berupun pada takrif tak atas ni panggil sahabat lah. Kata walau tengok sementara temu sekali pun panggil sahabat lah. Nak panggil hizb ni orang yang melazamahkan Nabi SAW. Tu baru panggil hizb. Kalau tidak begitu sahabat saja. Makna kata hizb ni khasul khas yang orang tak habis kalam dah. Fahuwa maka iaitulah kalau gitu gak hizb ni dia panggil khasul khasi. Khasul khasi. Sahabat tu khas dah. Sahabat tu khas dah. Khas mana? Khas daripada alihi lagi. Jadi alihi umum lagi kerana ahli Nabi itu sama ada orang hak dengan dia anak cucu turun menurun tu ahli dia lah kau ni. Kalau gitu umum. Alihi ni umum, sahbihi khas, hizbihi khas lagi pada tu. Tu dia khasul khasi dia panggil. Sebab apa kata gitu? Li'annahum kerana bahawa mereka itu al-hizb tiba makna dah tu. Sebab main jamak tak ada li'annahu. Sana kata fahuwa yang dhamma mufrad, sekarang main dengan dhamma jamak pula. Ni ra'i makna li'annahum kana bawasa mereka itu hizb. Al-hizb akhassu min as-sahbi. Dia lebih khusus daripada sahabat allazinahum yang mereka itulah as-sahab allazi akhassu min al-ali, yang lebih khusus daripada alihi. Kerana ali dia tu kullu mu'minin. Umum ke tu. Apa lagi kat kullu mu'minin taqiyyin. Khusus sikit. Hak khusus laginya alihi tu keluarga anak cucu dia. Ala kulliha padu dengan sahabat khusus sahabat lagi. Khas bagi orang yang bertemu dengan dia masa hidup. Mai padu dengan hizbihi khusus hizbihi lagi. Kerana hizbihi ni sahabat hak yang melazamahkan dia. Wa yuhtamalu dan diihtimalkan boleh juga tanggung kok ni pun ayyurada bihi yang dikehendaki dengannya bahawa dikehendaki dengan hizb itu bihi bihizbihi dikehendaki akan atba'uhu naif ayyurada bihi atba'uhu bahawa dikehendaki dengannya akan segala pengikutnya mutlaqan. Ni umum. Kalau tengok ni umum. Hizbihi mana segala pengikut Nabi SAW. Ni masuk siapa kat orang kama dia lah. Segala atba' ni kah? Hak kata wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dia lah. Selawat salam ala wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum. Patuh lagi wattabi'ihim wa lagi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tu kak apa kemak. Tu umum lagi kalau pakai makna tu kak. Dia kata ihtimam bahawa dikehendaki dengannya dengan hizbihi akan atba'uhu. Kalau tak nak berlaku atas ra'yi
ra'yi kufi boleh baca gini ayyurada bihi atba'ahu pakai bihi nak fa'il atba'a pakai kata mafu'u. Kalau ra'yi kufi pun itu mengaji nahwu ada apa? Bahkan akfah pun boleh juga tu. Kerana apa dia tu dia menjuru dulu dah. Mutlaqan, apa makna mutlaqan? Sawaun. Dia mai tafsir makna mutlaqan. Segala pengikut semata-mata tu panggil hizb. Sawaun kanu, sama saja adalah mereka itu atba'uhu tu, segala orang yang mengikut dia tu. Fi asrihi, pada masanya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada orang hak semasa dengan dia amla ataupun tidak. Termasuk kamu dia tengok siapa masa puak kita ni panggil hizbihi, kita mengikut dia, kita beriman dengan dia. Tu maksudnya kata hizbihi jugalah umumnya. Hak ni lah dia kata wa huwa aula, hak ni lebih molek dia kata. Wa huwa apa dia? Hadzal ihtimani ataupun hadzal murad. Hadzal murad ni inilah aula, lebih aula daripada mana? Daripada hak dulu. Aula daripada aula mimba min kaunil hizbi man ghalabat mulazamatuhu lahu. Hak ni aula pada hak tu. Sebab apa kata gitu? Lima fihi, kerana barang yang ada ia barang padanya, pada hazan, pada hazal ihtimal ni. Gapo? Minat ta'mimah, daripada umumkah? Hak tadi qah. Hak tadi qah dengan man ghalabat mulazamatuhu lahu saja ya. Hak ni umum, molek lagi. Kalau gitu wala yughni anhul alu, dan tidak mengkaya daripadanya oleh al-alu. Tu dia. Jadi nama kata kalau balas tu tak ada payah awak mari dengan hizbihi makna ni ya, sebab masalah alihi dah. Nama kata. Jadi hak tu dah alihi dengan sahbihi ada. Dia kata dia jawab ni soalan wa istinah bayani jawabun amma yaqas. Kalau itu tak payah awak mari wa hizbihi moga alihi dah. Alihi mana atma dah tu. Dia kata wala yuni anhu, dan tidak mengkaya daripada, tak terkaya daripadanya, daripada hizbihi oleh al-alu. Sebut alu, takut kata terkaya daripada hizbihi, sebut pun jadi tak ada faedah itnaq lah. Tak terkaya. Pasal li takhsisi ba'dihim lahu, kerana menentu oleh setengah-setengah mereka itu ulama idafaq kafa'il. Mentakhsis oleh setengah-setengah ulama lahu akannya akan al, mentakhsis bil atqiya'i juga. Adakah dia kain kullu mu'minin taqiyyin, itu takhsis dia. Ada fa'al hak dengan mana kullu mu'minin tu, hak tu semua sama dengan makna hizbihi, tapi setengah ulama kait nak panggil alihi tu kena kullu mu'minin taqiyyin. Jadi oleh setengah-setengah ulama ada takhsiskan al tu dengan atqiya, dengan bahawa dia kata kullu mu'minin taqiyyin, tak termasuklah hak umum lagi tu. Bila kata wa mai wa hizbihi umum lagi pada alihi. Jadi kalau kita kira wasah bihi di atas pada alihi, ya panggil min atfis khas alal am. Mana kalau mai wa hizbihi atas klik pada alihi juga, atas apa ni? Nak kata atas muradif bukan? Kena kata min atfil a'ammi alal qaf. Itu dia. Kalau kata a'ammi lagi, mana hak nu am dah, hak ni a'am lagi pada tu. Dia orang tak kecak min atfil a'ammi alal am. Maknanya begitu. Nasbah sahbihi dengan alihi, sahbi khas, alihi am. Nasbah am dengan apa nama nasbah hizbihi dengan alihi, mana hizbi ni a'am, lebih umum lagi. Ini nasbah dengan hak kata kullu mu'minin taqiyyin. Tu dia. Habis. Selesai di situ. Nak masuk pada kalam lain, usulul lain adalah qauluhu wa ba'du. Wa ba'du fal ilmu bi aslid dini muhattamun yuhtaju li tabyini. Wallahu